Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung pada malam ini perbahasan kita di dalam surah Asy-Syu'ara, di mana saya telah membaca pada bulan yang telah lalu dua ayat, iaitu 76 dan 77, yang tidak habis saya bahaskan ayat-ayat tersebut. Dan malam ni saya cuba sambung sehingga ayat 78 dan kalau ada masa 79, di mana kita masih lagi membahaskan dialog yang berlaku di antara Ibrahim alaihi salam dan kaumnya, penyembah berhala. Bagaimana Ibrahim alaihi salam menempelak mereka yang telah kita sebut bulan yang telah lalu, bahawa berhala-berhala yang mereka sembah tiada memberi apa-apa manfaat kepada mereka. Itu ayat 75.
Kemudian saya baca 76, tapi belum sempat dibahas. Iaitulah yang sekian lama disembah oleh kamu dan datuk nenek kamu yang terdahulu. Kita sambung start ayat tu malam ni. Ibrahim alaihi salam menempelak mereka. Takkan langsung tak boleh berfikir. Dari satu generasi ke satu generasi, silih berganti kehidupan kamu. Dan kamu pun nampak betapa berhala yang disembah tiada memberi apa-apa mudarat dan manfaat, tetapi tetap kamu tekun menyembahnya kerana satu sahaja. Itulah yang Nabi Ibrahim sebut, abaukumul aqdamun, kerana kamu berpegang dengan adat lapuk, pegangan datuk nenek moyang kamu yang kamu warisi turun-temurun, sehingga kamu gagal menggunakan akal kamu untuk memikirkan benar burukkah perkara-perkara ini yang sudah semestinya buruk, tiada benarnya. Itulah key point kepada mukaddimah Nabi Ibrahim untuk memperkenalkan Allah kepada mereka. Di mana ayat tu kita akan tengok sekejap lagi. Bagaimana Nabi Ibrahim memperkenalkan mereka kepada Allah dengan bahasa yang simple, dengan bahasa yang straightforward, dengan bahasa yang mudah, yang mereka boleh fikir. Kejap lagi kita tengok 5-6 ayat. Baik, saya cuba habis dulu ayat 77. Lalu Nabi Ibrahim berkata, fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Aku nak beritahu kamu, kata Nabi Ibrahim, fa innahum, hum berhala itu semua, aduwwun li, adalah menjadi musuh aku. Yang kamu sembah tu, berhala-berhala patung bahalul bodoh itu, adalah aduwwun li, adalah musuh aku. Allahu Akbar. Tuan-tuan, bila musuh, ia adalah penentangan. Ia adalah perkara-perkara yang menjadi lawan bagi akidah. Cuma ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita akan kebebasan beragama. Ini kena faham pula. Ni zaman Nabi Ibrahim. Zaman kita Rasulullah ajar dah, tak boleh ganggu sembahan dia. Ini kebebasan, kena faham. Bukan kita i'tiraf, no way kita tak i'tiraf. Tetapi indahnya Islam, diajar kita kebebasan memeluk agama, iaitu agama yang paling baik adalah Islam. 19 Ali Imran, inna dina indallahil Islam. Pengisytiharan daripada Allah, ad-din di sisi Allah hanya Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu
85 Ali Imran juzuk 3. Siapa yang bersungguh-sungguh cari selain daripada Islam sebagai dasar hidup dia, sebagai pegangan agama dia, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima. Soal tidak diiktiraf satu sudut yang tak wajib kita iktiraf dan membenarkannya. Tetapi soal kebebasan beragama, bebas awak nak faham peluk agama apa, ini Nabi ajar. Sampai Nabi larang mencela sembahan mereka. Sampai Nabi larang sahabat. Ketika sahabat berperang, Nabi melarang jangan dirobohkan gereja-gereja mereka. Nampak Islam punya jaga. Jangan kamu robohkan gereja biara-biara mereka, kata Nabi. Jangan kamu bunuh padri-padri mereka yang tak ada salah apa. Duduk dalam gereja, jangan kamu panah tikam bunuh dia. Nabi pesan kepada sahabat. Ini kena faham. Ini zaman Nabi Ibrahim. Zaman kita begitulah kebebasan beragama. Tapi kita redha ke? Tak. Kita iktiraf ke? Tidak. Itu kepercayaan kamu, lantak kamulah. Kamu besok dihumban dalam neraka bila kamu tak ada lesen 2 kalimah syahadah. Itulah jawapan dia. Allahu Akbar. Kebebasan itu Islam bagi. Kamu mengiktiraf Allah, kita tak iktiraf. Kamu kata Isa anak Tuhan, kamu punya pasal lah. Kami tak. Kami Islam. Isa itu Abdullah wa Rasuluh. Isa itu hamba Allah. Isa itu utusan dia. Isa itu bukan anak dia. Kamu faham begitu, kamu punya pasal. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahum. Kamu tidak menyalib dia, kamu tidak membunuh dia, tetapi Allah menyerupakan wajah seseorang menjadi Nabi Isa. Itu kepercayaan kami orang Islam, bahawa yang disalib bukan Nabi Isa. Kamu percaya itu Nabi Isa, kamu punya pasal. Kami tak campur. Kami tetap dengan akidah kami bahawa Nabi Isa berada di langit, masih hidup. Kami tetap percaya, beriman Nabi Isa akan turun di Dimashq, di Damsyik, di menara Masjid Umawi. Di menara timur, Nabi Isa akan turun diiring oleh 2 sayap malaikat. Dengan keadaan rambutnya, kata Nabi, basah-basah sikit, turun daripada langit sebagai tanda kiamat semakin dekat. Itu kami. Kamu percaya dia dibunuh, disalib, dia anak Tuhan, lantak kamulah. Kami tak kata, kamu yang kata. Ini kebebasan beragama yang Rasulullah Islam jamin. Tetapi tetap kami tidak redha dan kami tidak iktiraf, dan kami tetap mengajak kamu kepada Islam. Kamu masuk, alhamdulillah. Kamu tak masuk, kami tak paksa. Allah, cantiknya Islam. Sebab Islam ni penyerahan secara sukarela. Dia tak ada paksa-paksa. Dia tak ada iman yang dipaksa, kepercayaan yang dipaksa, tak boleh. Dia dengan hati yang sukarela beriman kepada Allah dan Rasulnya, Quran dan sebagainya. Maka Nabi Ibrahim kata, yang kamu sembah itu semua musuh aku, illa Rabbal Alamin. Kita nak mula tengok bagaimana asas yang Nabi Ibrahim ajak kaum dia kenal Allah. Oh, simple aja ayat dia.
Kita habiskan dulu ayat ni. Semua tu musuh aku kecuali illa Rabbal alam, kecuali Tuhan sekalian alam. Rabb disebut dengan Rabb, iaitulah Allah yang menjaga, yang mengawal, yang mengasuh, pentadbir, penjaga, pemelihara, Tuhan. Itulah Rabb dalam bahasa Arab. Bila kata Rabbil Alamin, Allah ini Tuhan, penjaga, pengasuh, pemelihara bagi alam ini. Allahu Akbar. Senang nak kenal Allah. Dialah lahu mulkus samawati wal ardh. Untuknya kerajaan langit dan bumi. Dia yang kawal langit, dia yang kawal semuanya. Dia Rabbal Alamin. Rabb, faham di sudut bahasa Arab, iaitulah penjaga, pengatur, pendidik, pemelihara, Tuhan yang empunya. Boleh sebut itu Rabb. Baik, kita mula tengok bagaimana Nabi Ibrahim ajar beberapa ayat selepas ini. Bagaimana Nabi Ibrahim ajar kaum dia, Tuhan tu siapa? Yang kata Allah tu apa dia? Yang kamu kena tolak berhala ni, dan kamu kena sembah Allah. Baik, ayat seterusnya dia sebut pertama, Allazi khalaqani fahuwa yahdi. Dialah Allah. Allazi, allazi mufrad, makna satulah. Allazina jamak, ramai. Allazi, dialah Allah. Khalaqani, yang cipta aku, yang buat diri aku ni, dua kaki, dua tangan, dan yang buat kamu ialah Allah. Kalau kamu kata bukan Allah, bagi tahu siapa dia. Allah yang khalaqas samawati wal ardh, yang buat langit, yang buat bumi. Baik, kalau kamu kata bukan Allah, beritahu siapa? Tak ada orang berani cakap. Hatta Abu Jahal menyebut wallahi, demi Allah. Abu Jahal sendiri menyebut Allah, iaitu faham dia Allah pencipta langit dan bumi. Itulah yang disebut Allah. La in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dalam Luqman, dalam Az-Zukhruf, kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang ciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka akan jawab Allah. Percaya. Ini kepercayaan asas bahawa manusia dia ada insting, dia ada satu kepercayaan dalaman. Walau dia tak semayang, walau dia tak solat, walau dia tak beriman, apa dia? Dia takkan jadi sendiri, mesti ada pencipta. Akal yang sihat akan menerima fakta bahawa takkan ada benda yang jadi sendiri, mesti ada pencipta. Maka Abu Jahal pun tahu Allah. Abu Jahal berdoa di hadapan Kaabah di hari peperangan Badar, di hari mereka nak bergerak menuju ke Badar. Abu Jahal berucap, ya Allah, kalah Muhammad. Dia sebut Allah. Dia faham apa Allah tu, iaitu Allah pencipta langit dan bumi. Maka kalau kamu kata bukan Allah, beritahu siapa. Tak ada seorang boleh jawab. Semua mengaku Allah. Hatta Cina-Cina jiran-jiran kita pun sekali-sekali sembang dia keluar juga, Tuhan Allah, Tuhan Allah. Dia Allah je lah. Hang Melayu janganlah Allah pula, sepak pungkok lagi. Mereka Allah lah, Tuhan Allah, Tuhan Allah. Ini banjir haji, Tuhan Allah sudah malau.
Dia lagu tu. Kita katakan walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Itu benda yang Allah dah sebut. 155 Al-Baqarah. Allah kata, aku akan uji kamu. Pertama, aku uji kamu minal khauf, dengan takut. Kita dapat maklumat, baca macam-macam ketakutan. Ketika banjir berlaku, Allah ni ujian Allah. Don't blame each other, takkan selesai. Ini ujian Allah. Allah bagi tahu, aku pasti akan uji kamu. Pertama, aku uji dengan takut. Putus komunikasi. Kita baca, siang bertukar menjadi malam. Sahabat-sahabat di Taman Seri Muda, saya pernah kuliah di situ. Kalau balik Selangor, antara tempat saya pergi Taman Seri Muda, Taman Seri Andalas. Ini sempadan lah Shah Alam dengan Kelang. Taman Seri Muda tu sempadan Shah Alam, Kelang. Dia masuk tu masuk Kelang, lepas tu Kelang lah. Dan dia rendah macam kita lah, Jitra, kawasan rendah. Rendah. So kita baca, terputus hari Sabtu tu mereka kena teruk, terputus komunikasi. Mereka kata siang seolah-olah malam. Siang tu macam malam. Tuan-tuan boleh bayang tak? Dalam dunia kita ni sekarang, tiap-tiap hari kita guna handphone. Cuba bayang saya. Tok Sah sembang lah, sehari tak tengok WhatsApp kita ni, pening kepala. Sehari tak tengok WhatsApp, kita pening. Sehari tak baca Quran, gelak. Haru betul. Tuan-tuan boleh bayang tak? Handphone ni jadi keperluan sekarang. Tiba-tiba handphone ada, banjir, 40-50 pencawang hancur. Mereka berada dalam keadaan takut, kata mereka, walau hari siang. Nak kontak siapa? Ujian Allah no. Sabar. 1. 2, kami akan uji dengan al-ju', lapar. Lapar. Tuan-tuan ingat tak zaman George W. Bush jadi presiden, anak kepada George Bush, ketika Chicago dilanda banjir. Chicago ni bandar kulit hitam. Chicago banjir, George W. Bush turun. Banjir di Chicago cukup dahsyat. Tuan-tuan ingat tak 4-5 tahun dulu, negro panjat bumbung, bawa spanduk, bawa manilakat, kapal tulis makanan, minta makanan, minta pertolongan, berdiri atas bumbung, air dah naik. Ia berlaku di Shah Alam. Ini ujian Allah. Panjat bumbung tulis FOOD, food. Lapar. 2-3 hari tak makan bantuan, tak sampai, memang kelang kabut hari Sabtu. Sehingga Ketua Polis Negara pun buat statement, memang hari Sabtu tu agak sedikit kelang kabut, penyelarasan tak berapa kemah lagi. Masing-masing terperanjat sebab unexpected. Selangor, Selangor Negeri Sembilan, Melaka, semua duk fikir Kelantan, Terengganu, Kelantan, Terengganu. Tiba-tiba Allah bagi. Walaupun Shah Alam dah biasa banjir, tetapi kali ni worst ever lah. Mereka kata agak teruk sepanjang mereka hidup. Ujian. Kita hantar duit, kita tolong setakat mana kita mampu. Kerajaan negeri kemarin hantar bantuan, bagi 200,000 sukarelawan yang dilepaskan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar pergi ke Selangor, diiring oleh polis Selangor dan polis Kedah sampai ke Jalan Duta. Saya dapat gambar-gambar dia. Sampai Jalan Duta, polis Selangor pula tunggu escort untuk tolong kerajaan Selangor. Ini benda kita kena faham. Dia tak peduli dah parti politik. Yang dikira ialah kemanusiaan. Bagaimana Allah uji? Nombor 2, dengan lapar. Wal ju'. 2. 3. Wa naqsim minal amwal. Kekurangan harta benda. Rumah hancur, kereta tenggelam. Allahu Akbar. Untuk ingat senang nak build up balik. Dengan banjir lumpur,
Okeylah petugas kita hantar, mereka membantu jabatan amal dan sebagainya. Betul. Tetapi jiwa tuan rumah nak build up balik kehidupan, tentu ingat mudah. Ini ujian Allah. Wal anfus, kekurangan harta, kekurangan manusia, maksudnya kematian. Dan wathamarat, kekurangan buah-buahan, kebun tak menjadi dan sebagainya. Hujung ayat 155 Al-Baqarah, Allah tutup dengan wabasyiris sabirin. Berilah khabar gembira kepada mereka yang bersabar dengan ujian agung. Maka kita katakan bersabarlah wahai yang kena banjir. Itu saja yang mampu kami cakap. Di samping duit yang kami kirim, mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kamu dan bersabarlah dengan ujian ini. Allahu Akbar, tuan-tuan. Saya tak boleh fikir ujian seorang lelaki nama Abdul Razak kehilangan isteri dan 8 anaknya sekaligus dalam kemalangan di Ilit, Lebuh Raya Ilit, di NKVE, di USJ. Saya tahulah tempat tu, saya kerap lalu di situ, tepi RNR tu. Entah boleh bayang tak ujian Allah. 8 anak sekali Allah ambil, isteri dan anak. Ya Allah, ya Tuhan, saya katakan bahawa saudara kita Abdul Razak ini, kalau dia bersabar, dia redha, anak-anak syurga akan tunggu dia di akhirat. Sabar dan redha. Bukan kita nak benda tu berlaku, Allah dah tentukan sejak azali. Kita hanya boleh sebut sabar, tetapi nak menanggung. Ya Allah, ya Tuhan. Teringat saya ucapan Saidina Ali ketika Saidina Ali mendidik kita dengan sifat sabar. Apa kata Saidina Ali? Saidina Ali kata, aku akan terus bersabar dan terus bersabar sehingga sabar itu menjadi letih dengan aku. Faham kan dalamnya ucapan Ali? Aku akan terus bersabar dengan ujian Allah sehingga sabar itu naik letih dengan aku. Begitu. Bukan mudah, tuan-tuan, menghadapi benda ini. Tapi Allah sebut wabasyiris sabirin. Kamu sabar, itu khabar gembira aku bagi dengan balasan syurga dan sebagainya. Bukan mudah, tetapi itulah yang Allah minta kepada kita. Baik. Kafir pun tahu Tuhan Allah, Tuhan Allah, Allah. Maka Allah itu kata Nabi Ibrahim, Rabbal Alamin. Maka apa Allah tu buat? Dia ajar. Pertama, Allazi khalaqani. Allah itulah yang buat aku dan buat kamu. Kamu tak boleh fikir ke? 2 tangan, 2 kaki, posisi sama. Di situlah jantung, di situlah buah pinggang, di situlah paru-paru. Tetapi wajah Allah buat tak sama. Kamu tak nampak ke hebatnya Allah? Dia buat muka kita tak sama, tetapi posisi tubuh kita, baik lelaki, baik perempuan, tak ada yang lari even a degree, on the dot, tepat sekali. Baik lelaki, baik perempuan, jantung, paru-paru, buah pinggang, usus, baik itu tak ada lagi. Doktor letak jawatan, kes pening kepala, ada 2 pesakit jantung ni celah punggung. Tak ada kan? Ada doktor letak jawatan kes itu. Yang letak jawatan kes dah boring, buka klinik lain, tu cerita lain lah. Dah habis 10 tahun kontrak, kerja sendirilah, tu cerita lain. Tak ada buat laporan dekat kementerian, kata kawan ni jantung dia duduk celah telinga. Tak ada tuan-tuan. Indahnya ciptaan Allah, agungnya Allah. Muka kita berbeza, dibentuknya wajah kita dengan perbezaan yang ketara, tetapi tetap hidungnya di situ, telinganya di situ, matanya dengan fungsinya yang sama, tetapi raut wajah berbeza supaya mudah polis buat kerja.
Kalau 5 wajah yang sama di hutan kampung, balai polis hutan kampung katuk, kau ada lah. Katuk sebab yang mencuri 4 lagi muka sama, polis cukup 4. Mampu wah 4 orang tu nak isap okok kat kedai, yang mencuri tu seorang lagi. Lain. Ya Allah, Allah sebut dalam suratul Qiyamah. Apa kata Allah? La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan najma'a 'izamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Yang tu yang kagum tak tahu nak habaq. Allah kata, aku cipta untukmu banan, cap jari. Scotland Yard, saya baca sebuah buku Scotland Yard memulakan siasatan menggunakan kaedah mencari dengan cap jari pada tahun 1923. Baru start Scotland Yard, baru guna. Sebelum tu dia guna faces matching, pakai wajah, faces punya matching. Masuk komputer, okey, muka sama tak? Dia kata tak tepat, payah. Tiba-tiba mereka jumpa guna cap jari, sebab kata mereka cap jari semua tak sama. La ilaha illallah. Berapa bilion manusia dalam dunia, satu cap jari pun tak serupa. Kanan lain, kiri lain. Tu pada individu. Kita nak sembang penduduk Alustar sudahlah. Tak nampak hebatnya Allah? Tak nampak keagungan Allah? Tak nampak Allah begitu berkuasa, tak tahu kita nak sebut punya hebat? Sampai Scotland yang akhirnya menggunakan kaedah cap jari. Quran sebut apa? Banana. Allah kata nanti bangkit hari kiamat, bukan kata izamah, bukan kata tulang-tulang kamu yang dah hancur tu aku adakan balik, tetapi aku adakan semula untukmu banana, cap jari kamu dengan cap jari siap, all in, complete. Kita tengok roundabout dia pening juga. Roundabout kanan dengan roundabout kiri tak sama, cuma tak ada traffic light . Kita jom tengok tak sama, baru individu, belum yang lain. Subhanallah, maha suci Allah, tuan-tuan, agungnya Allah. Dia cipta kita dengan tak tahu kita nak cakap. Keindahan manusia, makhluk yang paling indah, makhluk yang paling baik, makhluk yang dimuliakan walaupun dia kafir. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahu fil barri wal bahr wa razaqna minat thayyibat wa razaqahum minat thayyibat. Al-Isra 70 atau 71 antara dua. Allah kata, dan demi sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Anak Adam tu kami muliakan dia. Walaupun dia kafir, dia tetap dapat kemuliaan sebagai manusia. Walau dia tak mengucap 2 kalimah syahadat, dia acong ke, dia sami ke, dia tetap mulia sebagai manusia. Kemuliaan dia tu ada. Tu baca dalam Al-Isra. Inilah kita. Allah mencipta kita dengan sebaik-baik penciptaan, tidak seperti makhluknya yang lain. Haibat malaikat kita kalah. Wahum la yas'amun. Dalam Fussilat Allah Ta'ala sebut malaikat aku wahum la yas'amun. Ayat berapa? 37 atau 38 Fussilat. Allah kata malaikat aku bila dia beribadah la yas'amun, mereka tak pernah bosan. Itu sifat malaikat. Mereka bila tawaf di Baitul Ma'mur, mereka akan tawaf, Nabi kata, sampai kiamat. Hebat tak malaikat di sudut ibadah? Ya, kita kalah. Tambahlah kalau pergi umrah,
Tawaf sunat tingkat 1. Hak bawah semua yang umrah. Dataran semua umrah. Semayang boleh. Tiap-tiap waktu saya tak pergilah, kawan balik cerita. Semayang waktu boleh, tapi tingkat 1. Nak tawaf sunat boleh, tapi tingkat 1. Bawah dataran depan Kaabah itu semua geng umrah. Umrah boleh buat tiap-tiap hari. Tak ada masalah. Kita tawaf tingkat 1 tuan-tuan. Apa try tengok? Saya try dah 2-3 kali tawaf atas bumbung, mati syahid tuan-tuan. Jangan cari pasal dia punya kona dan kena kopi. Kita satu daripada 6 bawah dah. Dia punya kona tu, ya Karim ya Rab. Saya banyak kali juga try. Kalau musim haji kan, malas bawah, naik atas bumbung. Try atas bumbung, syahid kita. Jangan cari pasal. Nak rasa, tu dia atas, boleh tawaf tingkat 1. Ui, dia rasa nak berhenti tu. Dia rasa, aku ni pakai kona tadi. Dia main nakal. Malaikat la yas'amun, depa tak pernah bosan. Kita bukan boleh lama, kuliah tak boleh lama ni, kira nak balik seokok tak boleh lama kan? Tak boleh, dia tak boleh, dia cepat bosan. Sembahyang sunat tak boleh lama. Tu kita. Malaikat dah. Tetapi kita banding malaikat. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. 31, 32 Al-Baqarah. Yang tu malaikat kalah. Apa dia? 'Allama Adam. Bila mana Adam manusia, 'allama potensi menerima ilmu. Baik itu manusia dilantik memakmurkan bumi, bukan malaikat. Manusia dilantik menjadi khalifah, makmurkan bumi, urus laut, urus gunung, urus hutan, pentadbir, ambil Quran jadi dasar. Siapa? Manusia. Mulia dah? Mulia. Kalah malaikat. Malaikat ibadah, kita kalah. Di sudut potensi khalifah, kita. Allahu Akbar. Tetapi kita juga ulaika kal an'am bal hum adall. Kita juga boleh jadi lebih rendah dari binatang ternakan. Jaga wahai manusia, kata Allah, kamu akan jadi lebih tinggi dari malaikat. Bila Allah ajar Adam nama-nama benda dalam syurga, Adam menghafaznya, simpan dalam memorinya. Summa aradhum 'alal malaikah. Kemudian kami panggil malaikat, sebut macam mana Adam sebut. Malaikat kata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, kami tak tahu ya Allah. Di situ malaikat kalah, kita menang. Itu hebatnya manusia, sampai boleh angkat besi ke langit. Itulah kapal terbang. Sampai boleh lempak besi ke laut tak tenggelam. Itulah kapal dengan otak, akal yang Allah bagi. Nilai manusia tinggi. Maka siapa cipta kita? Nabi Ibrahim ajar, allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah yang cipta aku. Bila dia cipta aku, dia tak biar, kata Nabi Ibrahim. Fahuwa yahdin, maka dia beri hidayah, petunjuk. Dialah yang bimbing aku, kenalkan pada dia. Dialah yang bimbing aku. Dan sekarang aku nak bimbing kamu mengenal Allah itu. Berhala bodoh tu kamu kena tinggal. Satu. Kemudian ayat seterusnya, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Allah, basic Nabi Ibrahim aja. Dia kenalkan Allah pada kaum dia. Hak pertama dia sebut Allah itu pencipta. Bukan kata cipta kita, semua dia cipta. Tengoklah dia susun alam. Fahuwa yahdi, petunjuknya apa semua Allah. Tepat 7.12 maghrib, 7.12 matahari tenggelam. Manusia boleh kira. Allahu Akbar. Pasang surut air laut, Allah cantik. Allah Ta'ala buat.
Baik, Nabi Ibrahim kata begini, Allah ni apa dia? Wallazi huwa yut'imuni wa yasqi. Dialah Allah yang telah memberi aku makan dan beri aku minum. Kita tengok, kita kadang-kadang terlepas pandang. Sebab benda ni kita buat tiap waktu. Apa dia? Makan dan minum. Kita terlepas pandang. Tambahlah kan musim kenduri. Saya tadi tengah hari padang serai, kayuh pi. Nak murid anak dia kahwin, kena pi lah. Makan. Lepas tu pula bukan sikit-sikit, macam-macam tok nenek depa lunggu atas meja dengan napam balik, dengan tak tahu rokok dia tak bagi sebab aku tak isap rokok. Hak lain dia lunggu sampai dia nak muntah kita. Suruh kita makan. Aduh, penin. Aduh ya. Inilah dia pun nak melayan kita. Kita duk hari-hari. Tuan-tuan, sedar tak bila Nabi Ibrahim kata, yang bagi aku makan ni Allah. Ulama bahas, kita hari-hari kita macam tak nampak. Kita duk makan, minum, celik mata breakfast, tengah hari lunch, petang sikit kan kena aku apa ke, malam lagi dinner. Nak tidur kan sapu lada lah, roti sekepimbuh, coklat, rokok, tidur. Kita tak rasa tuan-tuan, itu iman tuan-tuan muslimat. Kita lupa yang bagi kita makan Allah. Ulama dia bahas, kamu jangan nampak pada makan itu saja, iaitu kita order makan apa pun, kita pun telan. Kata ulama, kamu jangan nampak di situ dulu, tetapi kamu mesti nampak, kamu mesti sedar siapa yang buka selera kamu untuk makan. Tentu tak boleh fikir ke yang di hospital Al-Ustaz, yang di hospital Jitra, yang di hospital Sungai Petani, ada yang tak lalu makan. Ada yang tak lalu makan. Kenapa? Sebab Allah telah menutup seleranya. Allah tutup dah selera dia. 28 Julai 2020, itulah saat terakhir saya bersama arwah isteri saya. My last moment dengan dia. Tengah hari ziarah, meninggal 31 Julai, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian. 28 Julai itu tengah hari saya pergi ziarah, saya suap nasi, habis. Allah dah tarik. Tak ada, Allah tak buka dah selera. Dia hanggu aja. Saya kata nak nasi, dia hanggu. Saya kata ni ada sup ni, nak nasi, dia hanggu. Saya pun tanya nak daging, kata tak, dia hanggu. Saya putih daging, bawa dalam piring, ambil sup, letak kat situ, letak, buka mulut. Dia pun buka mulut. Dia tak telan tuan-tuan. Tak boleh telan dah. Selera dah putus, habis. Allah tarik. Duduk dalam mulut dia, kepang. Saya kata telan lah, telan nasi. Dia diam pandang, ayat mata jatuh. Dia diam. Tahu kot dia nak pergi dah. Dia tahu 3 hari lagi nak meninggal, jatuh ayat mata. Saya kata luah lah, saat lagi kan tercekik. Dia pun, saya ambil tisu, dia luah, saya letak dalam tong sampah. Nak makan, tak mau. Gelek, tak cakap dah. Habis Allah tutup yang katakan mati betul Nabi Habak. Bila kamu nak mati, rezekimu tak ada dah. Bayangkan arwah isteri saya, nasi sudah dalam mulut, tapi tak boleh telan sebab rezeki kamu dah habis. Betul ya Rasulullah, betul ya Nabi Habak. Tak ada dah, tak boleh telan dah, duduk dalam mulut dah, tak makan dah. Luah 3 hari meninggal hari Jumaat. 31 Julai Raya Haji, habisnya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, nak sebut ulama kata bila makan
kamu jangan tengok makan itu saja, tetapi kamu kena lihat siapa yang buka selera kamu untuk makan. Yang kita boleh makan macam-macam ni, makan tu pasal apa? Selera. Siapa buka selera kita? Allah. Kalau Allah tutup selera tu, tak boleh makan. Saya cerita dah arwah isteri saya tadi, tak boleh makan. Hamailah yang golek apa pun. Di hospital di mana, semua letih, lembek, taklah selera dah. Allah tutup selera. Maka sebab itu kata ulama, fikir pembuka selera itu ialah Allah. Jangan kamu nampak makanan itu sahaja sampai telan. Tak, kalau ditutup selera, tolak itu. Oh, takkan tak ada selera. Selalu jawapan kita yang tu kan, tak ada selera. Wah, makanan sedap, kambing golek lah apalah, memang tak ada selera. Putus selera lah. Sebab Allah tarik. So bila kita boleh makan dengan baik, bukan kata melihat pada makanan, tetapi melihat Allah yang telah membuka selera kita. Dan ada orang yang Allah tutup seleranya dan Allah tarik rezekinya, menandakan sudah habis rezekinya. Benar kata Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Mengembara ke Alam Barzakh. Al-Imam As-Suyuti menyebut, apabila mati saja anak Adam, maka 2 pintu langit ditutup untuknya. Langit kan ada pintu, maka 2 pintu langit shut down apabila dia meninggal dunia. Pintu langit yang pertama ialah pintu-pintu amalannya. Bila kita beramal, amal kita malaikat bawa naik. Kita solat isyak sekejap lagi, ada malaikat bawa solat kita ke langit menghadap Allah, buka pintu langit. Maka bila meninggal, tertutuplah pintu-pintu untuk amalan itu naik, sebab kita dah meninggal. Dan yang kedua ditutup, kata Al-Imam As-Suyuti, ialah pintu rezekimu. Habis pintu rezeki, khalas, tutup, habis, tak ada dah, kamu dah mati. Allahu Akbar. Itu pengalaman manis saya membenarkan hadis Nabi, bila kamu nak mati, rezekimu tak ada dah. Walaupun dah dalam mulut, tak boleh telan dah. Allah tarik habis. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat sekalian, maka bila Nabi Ibrahim kata, wallazi huwa yut'imuni wa yasqin, juga ulama bahas, kamu kena faham tu, yut'im, Allah yang bagi makan. Maknanya kalau Allah tak bagi selera dan Allah tak bagi kamu kekuasaan nak angkat tangan, kamu tak boleh makan. Itu yang Imam Muslim bawa sepotong hadis dalam kitab 1000 Mukjizat Nabi oleh Dr. Mustafa Murad. Dia memuatkan satu hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim. Satu hari Nabi SAW menegur seseorang yang makan dengan tangan kiri. Makan tangan kiri, Nabi cukup marah. Minum berdiri, Nabi pun pernah minum berdiri. So minum berdiri tidak berdosa. Nabi pernah minum berdiri. Hadis Anas bin Malik dalam kitab Syama'il. Tapi makan tangan kiri, minum tangan kiri dalam Bukhari, Nabi kata setan. Nabi marah. Baik, sahabat tu, Imam Muslim tak sebut nama dia. Sahabat tu dia makan tangan kiri. Lalu Nabi tegur dia. Nabi kata, makanlah dengan tangan kanan. Dia jawab dekat Nabi, dia kata, aku tak boleh. Lalu Rasulullah menjawab, memang engkau tidak akan boleh. Lalu kata Imam Muslim, lelaki itu tidak mampu lagi mengangkat kedua tangannya, lumpuh tu. So ulama bahas, hadis tu panjang lah. Hadis tu panjang. Nak cerita apa? Kita yang boleh suap makan, siapa izin? Allah. Allah. Sebab Mamat tu tak boleh angkat dah tangan dia, Allah tak izin dah. Sebab dia kata kat Nabi, aku tak boleh.
Mungkin dia bercakap tu dia macam perli Nabi ke. Maka Nabi jawab, memang kau takkan boleh. Tak boleh terus. Maka kita boleh suap elok. Itu apa? Allah izin dah? Ya. Tu dia. Sampai tahap tu ulama bahas. Bukan pada makanan itu, tetapi seleranya, kekuatan yang Allah beri untuk memakan makanan. Tambah pula main selera sedap pula. Allah. Satu. Dua, kata Nabi Ibrahim, wa yasqin, dia yang bagi aku minum. Kalau Allah tak buka selera tuan-tuan, tuan-tuan boleh minumkah teh tarik? Tuan-tuan boleh minumkah Nescafe Ice? Tuan-tuan boleh minumkah minuman-minuman yang berbagai-bagai lah ni? Sakat teh tarik tu duduk jatuh nombor 85 saya. Lah dengan cappuccino, dengan hazelnut, dengan coffee latte, segala tok nenek. Bayar duit lah. Lah kopi tiap macam-macam. Roti bakar, kopi pula special punya. Bayar RM8.5 besar tu. Saya sekali boleh lah, hari-hari mampu. Sekali-sekala boleh lah. Kena hari-hari bankrupt. Seronok. Kita minum macam-macam. Tengok menu tu meleleh hayat dia. Nabi Ibrahim kata, Allah yang bagi aku minum. Kalau Allah tidak buka selera minum, jawab dia ayat putih bodoh tu, sampai mati. Kopi tak ada selera. Kopi pula macam-macam. Kopi hantuah, kopi redik, kopi kapal layak, segala tok nenek. Kopi baling hitam pekat, kena sampai pagi tak lena. Aku kena dah. Kena dah sekali kopi baling punya. Kampung punya tuan-tuan, tumbuk punya. Kena lepas ceramah tu pukul 10.30 makan, minum sampai pagi saya tak tidur. Ambil hang baling punya pukul ni, dia mentol menyala sampai pagi. Ni cerita lama, 10 tahun dulu, cerita lama lah. Ceramah dekat dengan rumah Ustaz Taib Azamuddin kat Rambung, Batu 7 Rambung. Cerita lama lah. Nak sebut kopi macam-macam jenis, teh macam-macam jenis. Kalau Allah tak buka selera, kita tak akan rasa nikmat dia. Teh tarik cukup dah dia punya nikmat. Nabi Ibrahim kata, Allah yang bagi aku minum. Kita pasal minum hari-hari tu yang tak rasa kadang-kadang. Allah yang mengizinkan. Nah, ulama kata, kamu minumlah kopi apa pun, kamu minumlah teh apa pun, dia kena air. Bila air, dia kena turun daripada langit. Siapa yang bawa turun air? Allah. Afara'aytumul ma'alladhi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Lalu kan baca Al-Waqi'ah. Tengok, apakah kamu tidak lihat? Afara'aitumul ma' allazi tashrabun. Kamu tak tengokkah air yang kamu minum? Allah suruh perhati. Kita minum air, tak kira lah dah bancuh jadi kopi, jadi teh. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kamu ke bawa turun air itu daripada langit atau aku? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Kalau aku buat air hujan tu masin, macam ujajan, masin. Turun air hujan, masin. Tuan-tuan boleh bayang dah. Takkan teh tarik nak rasa masin. Berapa banyak pula gula nak bagi manis hayak tu, dia masin. Berapa banyak pula kerajaan nak fikir, nak buat satu cecair, nak bagi hilang masin dia tu. Satu hal, Allah buat siap tawar elok. Proses aja, sadar ke apa ke proses, mai kita tuang bancuh. Jangan nampak pada tegukan air saja, tapi nampaklah Allah.
Nabi Ibrahim ajar kaum dia, yang kamu duk makan siang dan malam ni dan kamu duk anggap berhala itulah dak yang bagi aku makan, yang bagi aku minum Allah. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Wa yasqin siqayah, istisqa tu yang datang sunat, istisqa solat sunat minta hujan, istisqa, siqayah, yasqin. Allahu akbar tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Itu asas nombor 2. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ayat seterusnya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Itu kita bahas bulan depan insya-Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin wallazi yumituni thumma yuhyin wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Lagi 3 ayat bulan depan insya-Allah. Muslimin dan muslimat, kesimpulan pada malam ini apa dia? Nabi Ibrahim memperkenalkan Allah kepada kaumnya. Allah, iaitu pertama, Allah ini Maha Pencipta. Dialah cipta aku. Allazi khalaqani. Dia yang cipta aku dan cipta kita semua. Allah. Dan kalau kamu kata bukan Allah, katakan siapa? Tak ada siapa boleh berani cakap. Yang kedua, dialah Allah. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqi. Dialah Allah yang bagi aku makan. Dan saya dah sebut tadi, bermula dengan selera makan. Dan kalau Allah tidak membuka selera makan, kita tak boleh makan. Hidanglah apa pun, kita takkan dapat makan sebab selera tak ada. Maka Allah yang beri selera, baru boleh makan. Dan Allah yang izin tangan kita boleh diangkat. Dalam hadis Muslim, sahabat tu jam kedua tangan dia, tak boleh angkat kerana makan tangan kiri. Marah Nabi. Dan Allah lah wa yasqin, yang bagi aku minum. Dan kena fikir, Allah buka selera, kita boleh minum macam-macam minuman. Lidah sekeping tu tapi minum macam-macam. Kalau pergi Makkah lagilah, dia punya jus jambu dia sepekat-pekat, dia punya jus oren dia sepekat-pekat, semanih-manih. Kena musim haji 30 hari, hari-hari tiba yang tu balik pakai tak ada kaki, jawab dia. Dia punya manis. Ya Allah, tak masuk lagi aiskrim 5 rial lah, dah naik harga. Dulu 2 rial, 3 rial lah, dah dekat 5-6 rial dah aiskrim balik Masjidil Haram tu. Itu pun dia punya manis, ya Karim. Sekali-sekala tak apa, lepas umrah kita balu Allah buka selera, tengok tu meleleh ayat dia. Kan dia punya mesin dia tu, dia pusing kan, kita tengok tu ayat dia meleleh dandan seluk poket. Umrah bawa cucu pula, cucu hari-hari tiba aiskrim, mampu itu kan. Tuan-tuan muslimin muslimat, ini Allah, dia buka selera. Maka minuman itu kita bahas tadi suratul Waqiah. Siapa yang buat turun hujan daripada langit? Dia mesti dengan air. Bancuh aja, tak ada ayat, hamba nak minum apa? Akulah yang bawa turun hujan daripada langit. Dan apa jadi kalau hujan tu masin? Semuanya Allah. Kasih Allah, sayang Allah, rahmat Allah, Rahman Allah. Angkat piak ke, ambil minum serupa tu ke. Tu dia duduk. InsyaAllah bulan depan kita sambung. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Kita akan bahas yang tu insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Jaga-jaga no kes Omicron di Malaysia agak serius, dah 50 kes lebih kurang. Dan ada yang kes balik daripada umrah. So be aware, hazard. Di samping kita tawakal kepada Allah, minta tolong dengan Allah. Cuma nak sebut dah ada kes balik umrah kena Omicron, iaitu virus yang dibawa daripada Afrika. Baik itu Kementerian Kesihatan bercadang
untuk mempercepatkan suntikan dos penggalak. Saya kalau ikut edah tu bulan 2 baru boleh dos penggalak. Tapi kementerian kata akan cuba dipercepatkan. Ada anak murid saya jumpa saya, dia tak mau ambil. Tak nak, saya tak nak dos penggalak. Saya kata, awak pula 2 dah ambil dah penggalak. Saya tak mau, saya takut galak. Dia kata, mampu handuk belawak aku. So ambil lah, especially 60 and above kan. 60 and above yang the latest one, yang KJ umum 60 and above. Dan yang ambil Sinovac, yang ambil Sinovac dia tak kira umur, kena segera ambil dos penggalak. Dan 60 tahun ke atas, yang tak peduli apa dia punya vaksin, Pfizer ke AZ ke, tapi dia 60 ke atas, dia juga kena segera mengambil dos penggalak. Cuma kemarin KJ sebut kita akan cuba cepatkan untuk semua, sebab untuk mengelakkan virus Omicron yang sedang agak serius sikit, dah 50 cases dah di Malaysia. Dia kuat sikit daripada Delta ni. So kita be aware, di samping kita minta tolong dengan Allah, bertawakal kepada Allah, patuh SOP, ambil dos penggalak, doa pada Allah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allah lah sebaik-baik wakil penolong kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.